Baik ya, kita bersama kembali di Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini pula seperti biasa ya, adanya satu wawancara ataupun ceramah bulan mulia. Ya, segmen ceramah Ramadan bulan mulia, apa yang ingin dikongsikan pada hari ini Muammar mengenai 10 malam terakhir, jangan lepaskan peluang seumur hidup. Jadi mungkin kita ni terus sahaja ni memperkenalkan tetamu kita ni pada hari ini. Baik, silakan. itu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Haji Idris pun bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan apa khabar ni Ustaz? Salam Ramadan, alhamdulillah baik sihat. Kita macam mana? Alhamdulillah sihat walafiat. Cukup menarik juga dengan pengisian kita di Rampai Pagi untuk hari ini, juga kita kupas dengan lebih lanjut mengenai dengan duniawi, malah juga untuk ukhrawi juga ya tuan ya, ataupun Ustaz ya. Dan yang menariknya juga bila kita menyentuh tentang hari bulan hari ini ataupun tarikh hari ini 19 Ramadan 1447 Hijrah, kita berada di penghujung bulan Ramadan. Betul. 10 malam terakhir. Jadi biasalah ya, kalau di hujung bulan Ramadan ini ada yang lebih rancak berada di masjid, ada pula yang semakin susut. Jadi bagi pembukaan pertemuan kita pada hari ini, kita serahkan bersama dengan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia penyampai dan yang mulia para hadirin dan hadirat yang berada, penonton kita yang berada di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini yang penuh dengan keberkatan ini, kita melihat bahawa mengenai dengan 10 malam terakhir, jangan lepaskan peluang seumur hidup. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh yang mulia penyampai tadi, kita ni sudah berada di penghujung Ramadan. Maka 19 Ramadan, maghrib sekarang kita ni masuk kepada 20 Ramadan. Berbaki hanya tinggal 10 hari lagi bulan Ramadan ini yang akan kita ni lalui. Indah terasa. Betul. Seperti mana kita ni bermula pada awal itu bermula berpuasa, dan pada hari ini sudah tiba kepada 20 Ramadan. Sekarang malam. Maka ada 10 hari berbaki kepada untuk Ramadan yang terakhir, insya-Allah. Maka biasanya kalau dari segi anulah, kalau kita ni ada diskaun kah apa ni, ataupun kita ni ada apa ni jualan murah dan sebagainya, hari-hari terakhir ni ia memang akan ramai. Jadi Ramadan itu pun cuma tu juga, makin kepada penghujung Ramadan itu makin lagi kita ni melipat gandakan amal kita ni. Sebab apa? Sebab dijanjikan pada 10 malam yang terakhir itu akan turun satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi masa semakin singkat. Kita ni dah banyak masa. Kalau kita ni buang masa ataupun kita ni indah-indah sambil lewa mengerjakan amal ibadah kita ni, maka terlepaslah peluang kita ni. Indahlah kita ni dapat satu malam yang mana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan itu. Maka dalam sesi penyampaian pada kalian ni, saya menyerulah kepada kita semua untuk kita ni meningkatkan amalan kita ni dalam fasa yang terakhir ni. Speed up, artinya kita ni double. Kalau sebelum ni bacaan Al-Quran itu cuma separuh muka, mungkin ni 2-3 muka sampai kepada khatam Al-Quran, ataupun membaca lagi, bermula lagi daripada juz awal. Jadi di sana tu sebenarnya bagi kita ni Ramadan ni yang disampaikan daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis dan pendapat daripada para ulama, yang dapat disimpulkan Ramadan ini ada 3 saja. Yang pertama ia asyam, iaitu berpuasa, kemudian ia qiyam, mendirikan malam-malam pada malam bulan Ramadan itu, dan yang ketiga ialah Al-Quran. Dan Al-Quran ini jangan pernah tinggal ketiga-tiga ni. Maka kesemua ni adalah menjadi perkara yang mendominasi Ramadan kita ni. Jadi Ramadan kita ni bukan didominasi dengan berbuka, bukan dengan iftar. Iftar banyak ni, iftar sana sini. Maka Ramadan kita itu didominasi dengan 3 perkara tu. Jangan lupa berpuasa, kemudian setelah daripada berpuasa tu kita ni mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan itu, kemudian kita ni banyakkan membaca Al-Quran, dan kita ni mengharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni dikurniakan iman, kemudian dikurniakan keberkahan, dikurniakan keafiatan, kesihatan, keafiatan untuk menjalani Ramadan kita ni yang terakhir. Insya-Allah. Insya-Allah ya. Itu pembukaan bagi tajuk kita pada hari ini. Dan mungkin Ustaz dapat dikongsikan ni, apakah doa yang afdal untuk diamalkan di sepanjang 10 malam yang terakhir?
Baik, mengikut yang kata ni doa-doa yang diamalkan ini, sebenarnya ada doa-doa yang khasnya tu yang kata ni disarankan pada 10 yang terakhir ini. Walau bagaimanapun berdoa ni kata ni memperbanyakkan doa, sebenarnya memperbanyakkan doa itu adalah antara kunci ataupun perkara utama. Kata ni lalui pada bulan Ramadan yang terakhir ini, jangan lepaskan daripada berdoa. Berdoa ni indah perlu kepada satu masa, indah perlu kepada kata ni waktu yang kata ni tepat kan. Dah semestinya lepas sembahyang, dah semestinya lepas berbuka, tapi kata ni berdoa bila kata ni mempunyai peluang, maka berdoalah. Mungkin dalam perjalanan itu balik ke rumah kadang berdoa, kemudian bila kata ni duduk berdoa, apa saja doa kata ni, hajat kata ni yang kan kata ni minta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi dan berdoalah. Antara doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama pada akhir Ramadan ini, 10 yang terakhir ini, antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang mana maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai akan kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi doa ni kita ni sebut pelan-pelan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta keampunan daripada Allah, minta keampunan kepada mengenai dengan kita ni meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa perkara ataupun dosa-dosa yang telah pun kita ni lakukan. Minta keampunan. Jadi keampunan itu kita ni raih. Sebab semakin penghujung Ramadan, yang akan kita ni mau di penghujung Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah yang mendidik kita ni. Maka keluar daripada Ramadan ini, apa yang kita ni dapat daripada pendidikan pada bulan Ramadan ini, itu yang akan kita ni bawa pada bulan-bulan lain. Sebab istimewanya Ramadan ini ia digelarkan sebagai syahrun syahrul Quran, bulan keampunan. Kemudian ia juga sebagai bulan ibadah. Maka jangan kita ni lepaskan peluang-peluang itu untuk kita ni bersama-sama bersama-sama memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, jangan lepaskan peluang yang kita ni untuk kita ni sentiasa berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkanlah. Itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Jadi berkali-kali itu untuk kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan itu, maka berkali-kali itulah juga kita ni akan meminta kepada Allah agar apa juga saja dosa-dosa kita ni itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Itulah ya sedikit pengisian bersama kita ni antara doa yang afdal dapat diamalkan sepanjang 10 hari ataupun 10 malam yang terakhir ini. Tadi Ustaz ada menyentuh mengenai dengan doa tersebut ya. Kita ni boleh berdoa apa sahaja permintaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ni Nyak? Kalau untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ada cara yang terbaik? Adakah hanya ya Allah, aku mohon semoga aku diberikan kesihatan? Adakah setakat itu sahaja ataupun ada lagi cara-cara yang mungkin kita ni meminta dengan cara terbaik ataupun lebih ada penerangan dan juga sebagainya? Baik, seperti mana yang diajukan oleh yang mulia penyampai itu, etika berdoa itu memang ada. Etika berdoa itu antaranya seperti mana diamalkan oleh para ulama, macam mana juga kita dengar berdoa-doa yang sentiasa dibacakan itu. Berdoa itu adalah memanjatkan kepada Allah SWT. Maka antara etika yang awalnya yang boleh kita lakukan adalah memuji Allah. Memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang mentadbir seluruh sekalian alam itu kan, itu kita pakai. Kemudian berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Kemudian berdoa macam kita tadi, doa kita tadi, doa minta kesihatan minta, doa minta keafiatan minta, doa minta dikurniakan rezeki dan kekayaan minta. Sama juga dengan doa yang kita dibaca pada akhir sunat tarawih, taqabbal doa ana, ruku'ana, sujudana, siyamana, qiyamana. Itu adalah doa-doa kita ni mohon agar Allah terima amal ibadah kita ni, rukuk kita ni, sujud kita ni, qiyam kita ni, puasa kita ni, samalah. Jadi semua itu adalah antara doa-doanya kita ni yang boleh kita ni gunakan dan juga pakai. Maka dengannya kita ni berdoa tu itulah antara etika yang boleh kita ni lakukan. Artinya minta, cara meminta ni kan biasa kalau tadi minta memujuk kita ni dulu, memuji, habis saya baju mu ada ni, boleh aku minjam kan. Jadi macam itulah juga kita ni memohon. Jadi kita ni merintih. Ada dikatakan oleh para ulama, merintih dalam berdoa tu minta benar-benar kepada Allah SWT agar Allah kurniakan apa yang kita ni hajati. Maka inilah saya menyuruh juga untuk diri saya sendiri, maka berdoa ni memang kelaziman kita ni. Betul. Apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita ni lihat kehidupan Rasulullah,
ia pernah terlepas daripada berdoa, maka kita ni pun sama. Kita ni jangan lepas daripada berdoa kerana itu kehendak seorang hamba kepada Tuhannya. Malah juga ia mengisahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah amat besar juga, hanya kepadanya tempat untuk kita ni meminta. Betul. Dan juga untuk seterusnya, bagaimana untuk kita ni lalui hari-hari di bulan Ramadan terakhir ini agar ianya bersesuaian dengan permintaan agama kita. Seperti mana yang kita lihat, Ramadan seperti mana yang saya sudah sampaikan, Ramadan sebelum turunnya Al-Quran ia sama macam bulan-bulan lain. Jadi disebutkan bahawa bila turunnya Al-Quran itu, maka Ramadan itu lebih istimewa daripada bulan-bulan lain. Maka kalau kita ini dalam bulan Ramadan ini sesuai macam mana yang dalam tuntutan syarak, antaranya ialah jangan tinggalkan Al-Quran, kaitkan diri kita ini dengan Al-Quran itu. Atau entah untuk kita ini melalui Ramadan kita ini dengan penuh dengan keberkahan. Sebab dikatakan bahawa apa yang kita ini lakukan daripada bulan Ramadan ini ia lebih fokus kepada perkara-perkara ibadah. Maka kalau disebutkan dalam pendidikan ada namanya kurikulum. Jadi kurikulum itu di sana kita ni belajar tentang mata pelajaran yang kita ni pelajari. Jadi dalam Ramadan ada kurikulumnya. Apa kurikulum Ramadan? Puasa, mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan, kemudian kita ni membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian kita ni membuat pahala amal kebajikan dan perkara-perkara yang setanding dengan ibadah itu. Jadi perkara-perkara yang bukan ibadah jangan diambil. Kita jangan diambil. Jadi perkara-perkara ibadah yang kita ni ambil. Misalnya kita ni terus beramal tanpa henti itu. Misalnya 10 Ramadan yang terakhir, bukan maksudnya kita ni indah lagi menunaikan sembahyang sunat tarawih sebab kita ni sudah sibuk dengan persiapan hari raya dan sebagainya. Indah, tapi kita ni makin lagi kita ni kita ni iktikaf di masjid itu kita ni dah tinggalkan, artinya sembahyang 5 waktu kita ni berusaha untuk ke masjid berjemaah, kemudian kita ni membaca Al-Quran dengan banyak ataupun mentadabbur Al-Quran itu pun adalahnya kita ni antara peluang kita ni untuk beramal dan juga kita ni melakukan nendah-nendah itu sesuai dengan agama. Sedekah, sedekah ni pun penting juga untuk kita ni sentuh, sebab biasanya kita ni bersedekah ni jangan impaknya itu pada bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun perlu juga kita ni kekalkan bahawa sedekah ni adalah antara yang kita ni momentum yang dapat kita ambil daripada bulan Ramadan itu kita ni bawa ke bulan-bulan lain supaya kita ni mendapat keberkahan. Keberkahan dari segi apa? Keberkahan atas rezeki kita ni yang kita ni ada, kemudian keberkahan dalam kehidupan kita ni dan juga keluarga kita ni, insya-Allah. Dan juga ni Ustaz ya, selalunya terbiasa ni pada bulan Ramadan memang orang akan berlumba-lumba untuk membuat ibadah, tetapi setelah bulan Ramadan tu ada tiap semakin susut. Jadi bagaimana ni cara memotivasikan diri agar ibadah Ramadan ini dibawa kepada bulan-bulan yang lain, Ustaz? Okey. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang mudah menyampai. Ya, tapi bila kita ni melihat macam ombak yang akan datang itu tinggi tapi sudah mengampas mungkin kojong surut ya. Jadi bila kita ni nak macam tu. Jangan kita ni macam tu. Maksudnya di awal itu saja dengan kita ni melipat gandakan amalan itu, berlumba-lumba untuk melakukan amalan ini. Awal-awal bila kita ni kanang awal Ramadan dulu, pertama Ramadan itu apabila sabit kelihatan nak bulan itu parking penuh di masjid. Jadi Ramadan ini sebenarnya memang ya sinonim dengan masjid Kemudian jadi penghujung ini pun sama juga, kita ni lebih kita ni ke masjid itu adalah menjadi satu ketetapan kita ni. Selagi mana kita ni ada sembahyang sunat tarawih, maka itulah yang akan kita ni lakukan juga. Itu yang kita ni tidak pernah tinggal. Jangan pandainya kita ni dalam checklist itu, selagi mana kita ni ada komitmen ataupun tuntutan lain, selagi mana kita ni ada kesihatan, maka kita ni lakukanlah sembahyang sunat tarawih itu, sama ada di masjidkah, di manakah, di rumahkah bersama keluarga. Yang penting kita ni tidak pernah tinggal. Dalam jadual kita ni lepas daripada sembahyang fardu Isya, maka kita ni akan mendirikan sembahyang sunat tarawih. Maka kurikulumnya selepas itu apa lagi? Iaitu tu membaca Al-Quran dan sebagainya tu. Maka hari-hari kita ni kita ni tingkatkan amal ibadah tu, bukan hanya fokus kepada perkara-perkara ibadah yang ni kan. Sebab kalau kita ni lihat tarawih tu hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi sayang, 1000 kali sayang kalau kita ni tinggalkan secara sengaja tu. Maksudnya kita ni sengaja nak membuat, sengaja nak melakukan, ataupun kita ni memang buat Ramadan itu macam biasa. Sedangkan di luar Ramadan tarawih itu tidak ada. Maka di bulan Ramadan ini saja makin banyak kita ni sembahyang, makin banyak keberkahan hidup, makin banyak atas lagi yang kita ni pahala yang kita ni dapat, makin banyak atas lagi yang kita ni rahmat Allah turun mencurah-curah pada kita ni. Maka percaya kepada itu. Sebab konsep bersembahyang adalah apabila seorang hamba menghambakan dirinya kepada Tuhannya itu.
Itulah caranya lah ya. Dan juga Ustaz, kalau dilihat di bulan Ramadan ini seringkali kita mendengarkan hablu minallah, hubungan kita ni bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin dapat diterangkan bagaimana pula dengan hubungan sesama manusia, adakah perlu dikurangkan di bulan Ramadan ini kerana banyak masa untuk diluangkannya untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala pula. Baik, bila kita ni melihat hablu minallah wa hablu minan nas itu, ia bukan satu perkara yang dapat diambil seperingkat-peringkat. Maksudnya, bila kita ni fokus kepada Allah, maka kita ni tinggalkan hubungan dengan manusia, indah. Kita ni lihat Rasulullah di bulan Ramadannya pun ia dekat kepada Allah, kemudian ia dekat juga dengan para sahabat, kemudian dengan masyarakat. Itu yang kita ni mau, maksudnya di sana tu dekatkan diri kepada Allah. Macam mana kita ni akan mendekatkan diri kita ni dengan manusia yang lain itu adalah dengan kita ni bila kita ni berjumpa di masjid dan sebagainya, apabila kita ni melaksanakan ataupun turun kepada masyarakat membuat perkara-perkara kebajikan, berjumpa ataupun menyampaikan bantuan-bantuan, maka itu adalah bukan hanya yang kita ni disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Betul. Tapi kita ni pun dapat dari segi kalau ada kemampuan kita ni, maka kita ni juga boleh di sana tu kita ni dapat membina ataupun yang kita ni menjalin hubungan dengan masyarakat. Jadi hablum minan nas itu pun antara perkara yang dianjurkan juga. Macam mana Rasulullah dekat dengan masyarakat pada bulan Ramadan pun makin dekat, makin mengasihi masyarakat itu. Maka itu adalah cara kita ni menjaga perhubungan bersama dengan manusia. Jadi jangan kita ni ia bukan istilahnya ambil satu buang satu. Betul. Indah, tapi kita ni ambil dekatkan diri kita ni kepada Allah juga, kemudian di sana tu kita ni mendekatkan diri kita menjaga hubungan bersama dengan manusia. Dalam hadis mengatakan bahawanya siapa yang ingin dipanjangkan dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia falyasil rahimah. Apa tu? Menyambung silaturahim. Maka sambunglah silaturahim. Atau ada dalam hadis siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi jangan lupa, menyambung silaturahim itu adalah tuntutan. Siapa yang mau keberkahan dalam hidupnya, sambunglah silaturahim. Jadi jangan pilih satu. Macam saya itu tadi, saya tadi formula itu, jangan tanya fokus kepada ibadah, tapi kita ni tinggalkan. Kita ni kan ada, hanya kita ni banyak program-program Ramadan kita ni, misalnya menyungkaikan dan sebagainya. Di sana kita ni berjumpa dengan masyarakat, kita ni berjumpa dengan orang awam dan sebagainya, untuk kita ni menjalin hubungan silaturahim. Betul. Alhamdulillah. Dalam perkataan pepatah Brunei kita ini, sambil menyelam minum air, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah setul kita mendekatkan diri bersama dengan manusia juga. Betul. Baik, dengan itu kita ucapkan ribuan terima kasih Ustaz Cemburu masa tu dengan Ketani. Nampaknya sudah berada di penghujungnya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Haji Idris kerana berkesudian bersama kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz ada manfaatnya, dapat kita ambil teladan daripada pengurusan tersebut, dan insyaAllah kembali lagi di lain keluaran itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.